Pertamanya kita bersyukur malam ini insya-Allah kita dapat bertemu dalam siri ceramah yang dianjurkan oleh Parti Islam Malaysia, dan saya mengucapkan pertama sekali berbanyak-banyak terima kasih di atas undangan yang dibuat oleh PAS Kawasan Bera, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah yang sudi hadir dalam ceramah kita malam ini insya-Allah. Jadi ceramah saya ni dalam bentuk yang santai lah. Maklum saja saya dengan tuan-tuan dan puan-puan ini walaupun sekarang sudah berpencen, tapi kita sudah lama orang kata berinteraksi lah. Tuan-tuan dulu sebagai pembuka, saya sebagai pegawai. Kita semua, kita kira di antara pegawai dengan program ini serumpun, sama satu tugas untuk membangunkan negara. Tuan-tuan datang daripada kampung dan sebagainya, datang ke sini sabung nyawa. Ada kawan-kawan yang datang ke sini terus balik, tapi tuan-tuan masih lagi setia di sini meneruskan kehidupan insya-Allah. Jadi saya malam ni santai untuk bercerita baliklah cerita-cerita lama. Bila kita sebut tentang Felda ini, selalu disebut bahawa Felda ini diasaskan oleh Tun Razak. Itu satu fakta yang tak betul. Kita kena faham bahawa Felda diasaskan dalam tahun 1956. Diasaskan oleh orang putih. Orang putih yang menjajah Malaysia ini, tanah Melayu ini telah meninggalkan 3 perkara untuk dijaga oleh orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu ni dia banyak berkorban. Tanah ni disebut sebagai tanah Melayu. Kita ada Kedah, Pahang, Selangor, Perak dan sebagainya, Melaka, Johor. Walaupun dengan berbagai bahasa, tetapi kita ni sebagai satu rukun Melayu. Inilah penduduk asal tanah Melayu. Bila penjajah orang putih masuk, dia bawa masuk orang Cina untuk bekerja di lombong-lombong biji timah. Dia bawa masuk orang India daripada India Selatan bekerja di ladang-ladang getah dan kelapa sawit. Jadi terjadilah masyarakat majmuk. Jadi keberadaan orang Cina dengan orang India di Malaysia ini, tanah Melayu khususnya, disebabkan oleh pengorbanan orang Melayu. Jadi untuk membalas jasa pengorbanan orang Melayu ini, ada 3 perkara yang dibuat oleh orang putih. Yang pertama ialah mengekalkan raja-raja Melayu, dan tonggaknya ialah yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tanah rizab Melayu. Tanah rizab Melayu ini dirizabkan untuk orang Melayu sebanyak 3 juta hektar. Yang ketiga ialah Felda. Sebab apa? Felda ini ialah sebagai benteng, sebagai tempat di mana orang Melayu boleh membina ekonomi, merubah kehidupan. Maklum saja banyak tanah luas. Jadi dengan pembukaan Felda yang diasaskan oleh orang putih ini, maka bertebaranlah orang Melayu di seluruh Malaysia insya-Allah. Jadi saya buka dengan ini sejarahnya. Menteri Felda yang pertama ialah Encik Bahaman Samsudin. Ini orang tahun 70-an, tahun 40, tahun 30 dia ingat. Bahaman Samsudin pernah menjadi Menteri Kesihatan. Dia bermula pada 57 sampai 59. Pengurusi Felda yang pertama ialah orang putih itu, Mr. D.M. Finnes. Berkhidmat daripada 1/8/1956 sampai 13/10/58. Maknanya pengurusi Felda yang pertama ialah orang putih. Sebab itu Felda ini diasaskan orang putih untuk kepentingan orang Melayu. Yang kedua ialah Tan Sri Syed Andak, pengurusi Felda. Menteri Felda yang kedua ialah Tun Razak, daripada 59 sampai 70, dan pengurusinya yang kedua itu ialah Tan Sri Syed Andak. Tai Andak ini sekarang ini sudah ada satu rancangan Felda di Johor, gugusan Tai Andak. Yang ketiga ialah Ghaffar Baba, tahun 70 sampai 72, dan pengurusinya ialah Tai Andak, dan 71-72 ialah Datuk Musa Hitam. Yang keempat Menteri Felda ialah Datuk Muhammad Sri bin Haji Muda. Ini Menteri PAS ni. Dan sebutnya bahawa dalam membangunkan Felda ni jangan kita kata bahawa BN saja yang membangun. PAS juga terlibat, dan menterinya ialah Datuk Asri Muda 73 sampai 77.
Masa Datuk Asri menjadi Menteri Felda lah, di mana di rancangan Felda dilepaskan SDAU, iaitu Pegawai Pembangunan Peneroka Agama. Saya ingat tuan-tuan boleh ingat lagi Puro ni, siapa dia jadi peneroka. Kemudian Pengurusi Felda Datuk Harun Arifin, daripada 1 bulan 1 73 sampai 79. Kemudian Menteri Felda yang nombor 5 ialah Datuk Haji Abdul Kadir bin Yusof. Kubur dia dulu ni. Pengurusi Felda Datuk Harun Arifin, dan 79 1 bulan 5 79 ialah Tan Sri Raja Alias. 79 saya mula kerja. Jadi saya mula bekerja di bawah Tan Sri Raja Alias. Kemudian bertukar Menteri Felda. Ini tuan-tuan berkenal ni, arwah dah ni, orang panggil Syarif Lobo. Betul tak? Datuk Syarif Ahmad. Pengurusi Felda Tan Sri Raja Alias. Yang nombor 7 Datuk Sri Rais Yatim, Pengurusi Felda Raja Alias. Yang ke-8 Adik Adam, Pengurusi Felda masih lagi Raja Alias. Yang ke-9 Sulaiman Daud, Pengurusi Felda Raja Alias. Yang ke-10 Kasitah Gadang, Pengurusi Felda Raja Alias. Yang ke-11 masuk Tun Gafar Baba. Jasa dia pada tahun ini, dia Menteri Felda yang ke-11 ini ialah, tuan-tuan semua, dulu sistem blok. Masuk Gafar Baba jadi Menteri Felda, dia telah menghapuskan sistem blok, menjadikan sistem hak milik individu. Tuan-tuan ingat tak dulu? Masa sistem blok ni kita pakat-pakat kerja ramai-ramai, kan? Bila masuk Gafar Baba jadi Menteri Felda, sistem individu. Masa tu saya terlibat masuk kerajaan Felda, masa Tuan Haji Muhammad Amin Seman dulu, kan? Saya suka lot-lot tuan-tuan semua 10 ekar. Tapi alhamdulillah tuan-tuan semua dapat 10 ekar. Saya tak minta, tapi saya bersyukur bahawa hasil daripada kerja dulu, insyaAllah tuan-tuan mendapat manfaat. Dan Pengurusi Felda Tan Sri Raja Alias. Ini yang ke-12 Anwar Musa, sekejap jadi Menteri Felda. Sekarang dah jaga bola, kan? Pengurusi Felda Raja Alias. 13 Datuk Sakaran Dandai, Pengurusi Felda masih lagi Raja Alias. Yang ke-14 Datuk Usu Haji Sukam, bekas Ketua Menteri Sabah. Pengurusi Felda ialah Tan Sri Raja Alias. Yang ke-15 Kasitah Gadang, dan Pengurusi Felda ialah 79 sampai 2001 Tan Sri Raja Alias. Kemudian bertukar kepada Tan Sri Muhammad Yusof Noor. Jadi maknanya saya nak sebut dekat sini bahawa keseluruhan majoriti daripada pegawai yang menteri kebanyakannya bertukar, tetapi Pengurusi Felda yang betul-betul lama berkhidmat untuk membangunkan Felda ini ialah Tan Sri Raja Alias. Baik. Sebab itulah kalau kita tengok kemajuan Felda ini bergantung sebagai besarnya adalah atas jasa Tan Sri Raja Alias. Sebab tu di Negeri Sembilan hari ini dia ada gugusan Raja Alias. Dulu ada setting 1, setting 2, setting 3. Sekarang dah tukar nama kepada rancangan Raja Alias. Jadi Raja Alias ini ialah kerja besarnya ialah balik kepada fungsi asal Felda, iaitu menempatkan, memberi tanah kepada yang tidak bertanah. Dan jasanya ialah menempatkan 112,635 peneroka dalam rancangan Felda. Jadi kami sebagai pegawai Felda di bawah bimbingan Tan Sri Raja Alias, insyaAllah bekerja dengan gigih, dan tuan-tuan semua telah mendapat manfaat. Baik. Itu semasa Raja Alias. 68% daripada hak milik sudah diselesaikan. Dan semasa Raja Alias juga ditubuhkan KPF. KPF sekarang ni lebih, kalau mengikut KPF ini, dia punya dividen dan bonus lebih banyak daripada tabung haji. Kan tabung haji baru bagi 8% kan. Baru ni KPF bagi sampai 18%. Jadi KPF merupakan satu entiti, badan yang cukup besar, koperasi yang paling maju dalam Malaysia. Baik. Jadi kemajuan Felda ni semasa Raja Alias ini ialah dalam tahun 2000 Felda ada simpanan tunai sebanyak 8,000 juta. Banyak tak 8,000 juta ni? 8 bilion. Kalau tuan-tuan semua diberi peluang untuk bilang duit 1 bilion ni, agak-agak macam mana? Boleh bilang tak? Katalah disusul duit RM1 1 bilion ni. Banyak mana? Suruh bilang je.
RM1, RM2, RM3, RM4. Berapa lama boleh siap? Berapa lama? 30 tahun. 30 tahun makcik. 30 tahun baru habis kira. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Duit, nak ceritanya 1 bilion. Felda ada duit 8 bilion. 8 kali 30, 240 tahun. Tak habis kira. Itu semasa Raja Alias dulu. Kemudian lansaikan hutang 14 tahun lebih awal. Nak bangunkan Felda, pinjam duit daripada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan berbagai-bagai bank. Dan Felda di bawah pentadbir Raja Alias dulu membangunkan Felda, bayar hutang 14 tahun lebih awal. Kemudian pendapatan daripada Felda Plantation sebanyak 2,000 juta. Jadi keuangan Felda ini stabil. Felda tidak berhutang. Sebab itu ibu pejabat tu ada bank. Mana ada pejabat dia ada bank. Felda ada bank, iaitu Prime Banking. Dan Felda ada saham. Dan Felda ni dia ada semua. Jadi maknanya pada masa dulu duit banyak. Tu dia. Kemudian berlaku perubahan. Bila dah duit banyak, orang kata bila duit banyak mata jatuh. Jadi sebab itulah, sebab apa berlaku perubahan. Jadi insyaAllah saya akan tunjuk sini sebab apa berlaku perubahan. Dia biasanya inilah, bila dia berlaku perubahan ini disebabkan oleh dalam negara kita ni adalah ada parti yang cukup bahaya. Parti inilah yang cukup bahaya. Saya lanjutkan sikit insyaAllah. Ini dia yang menyebabkan Felda berubah. Felda nak disenaraikan, kemudian Felda nak jadi macam-macam, dan macam-macam duit dia dulu banyak, sekarang dah berhutang. Ini cerita dia. Pemuda mahu ahli politik ketuai Felda. Asalnya ialah, bermulanya ialah, sejarahnya ialah pada 23 September 1994. Bermula dengan mesyuarat perwakilan khas bahagian UMNO. Maknanya cerita musnah ni, bila musnah Felda ni, Felda jadi teruk jadi ni ialah UMNO. Tuan-tuan, sebab tu saya bila sebut kata Raja Alias ke apa benda apa, sebab ada ni apa nama Isa Samad ke, itu dia kira kecil-kecil je. Tapi dia punya ibu punya UMNO. Ini ialah bermula ni, ialah sekitar mesyuarat. Mesyuaratnya berlaku bila? Pemangku ketuanya Datuk Nazri Tan Sri Aziz. Ada lagi tak? Hidup kan? Berkata, jawatan pengurusi Felda yang dilantik di kalangan pegawai kerajaan didapati tidak sesuai kerana golongan itu kurang peka dengan masalah peneroka. Siapa kata Raja Alias tak sesuai? Nazri Aziz. Sebab apa tak? Sebab dia, kalaulah Felda ni tak ada duit, macam Risda, duit tak ada, Pekra, duit tak ada, dia tak sebut tak sesuai. Kan? Tapi disebabkan oleh Felda banyak duit, dan di bawah Raja Alias, duit Felda dikawal dengan begitu berhemah, dibelanjakan dengan begitu berhemah dan sebagainya. Jadi oleh kerana duit dia tengok macam mana nak keluarkan duit. Jadi dibuatlah persidangan di kalangan UMNO Johor bahawa pengurusi Felda sekarang tak sesuai sebab kurang peka dengan masalah peneroka. Itu sejarah dia. Maka selepas itu bertukarlah pengurusi Felda daripada Tan Sri Raja Alias kepada Tan Sri Yusukno. Jadi semasa Tan Sri Yusukno dulu, duit Felda dah mula keluar. Ingat balik kakak-kakak, makcik-makcik, masa Yusukno dulu ada yang tanam bunga tepi jalan tak? Ada tak? Bukan di sini, mungkin di rancangan lain. Tapi masa tu saya rasa berlakulah landscaping, buat apa benda apa semua. Masa tu Mawi pun dah masuk Felda. Kan? Herbal tu. Kan? Masa Mawi menang Akademi Fantasia, Mawi pun masuk Felda. Kan? Felda tu bukan Felda Herbal. Dia macam-macam. Ada racing sana, ada racing sini. Jadi duit Felda ni sudah keluar. Sudah jadi Felda Jaya.
Keluarnya sikit, belanja sikit, tetapi yang harus tunggu untuk makan tu banyak. Contoh, saya terlibat dengan apa nama Felda Jaya di Mempaga. Kawasan Mempaga tu tuan-tuan tengok pergi sana ni cantik, kata elok. Tapi dulu bukit besar. Bukit besar. Jadi nak buat rumah tu lebih kurang dalam 100 rumah lebih saja. Digunturkan bukit, belanja bukit dekat 10 juta. Dari 10 juta tu pergi ke mana? Buat rumah, jual lebih kurang dalam 140,000. Mahal tali pada buruk. Boleh faham? Yang pentingnya ialah duit keluar. Kan? Jadi sebab itu di bank kata bahawa dulu tak pandai. Jadi dia kena tukar pengurusi. Sekarang tukar dengan Isra Samad. Lagi teruk. Isteri dia pun ada share. Lepas tu hak macam-macam lah. InsyaAllah lepas ni kita tukar. Kita lihat. Jadi maknanya yang jadi teruk Felda ni disebabkan oleh UMNO. Baik. Ini yang kedua. Tuan-tuan kenal orang ni kan? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tahu kan? Ini gambar ni gambar muda masa jadi Menteri Besar Johor. Saya buat cerita ni adalah salah satu tawaran daripada Pakatan Rakyat. Bila kita menang, kita akan masukkan penroka di rancangan tanah Felda Plantation. Kita menang, kita akan masukkan penroka. Masa dia jadi Menteri Besar Johor dulu, Felda buka tanah di sebelah Mersing, gugusan Tenggaruh dengan Lita di bawah Felda Plantation. Masa tu dia jadi Menteri Besar. Dia panggil masa tu, dia panggil apa nama Datuk Fadil Yunus, Pengarah Besar Felda. Dia kata panggil ni sebab apa buka rancangan tanah di Mersing tapi tak masuk penroka. Sedangkan yang menunggu untuk masuk penroka lebih kurang dalam 3,000 penroka sedang tunggu. Kenapa tak masuk penroka? Dan dia menyebut di sini bahawa tak masuk penroka itu bertentangan dengan GSA. Kan? Sebab Felda ditubuhkan untuk memasukkan penroka. Tiba-tiba Felda buka rancangan tak masukkan penroka. Dia kata, dia siapa? Menteri Besar Johor, Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahawa Felda salah, tak masuk penroka. Sekarang kita nak masukkan penroka, kita menang, dia kata kita salah pula. Ini orang, ini hidup lagi ni. Ini surat khabar ni saya simpan 5/11/10/1994. Saya cukup suka sebab benda-benda lama ni. Tikar pucuk tikar mengkuam buat hamparan Raja Melayu. Surat khabar buruk jangan buang. Buat rujukan bila perlu. Tunjuk ke dia, insyaAllah. Baik. Ini semasa KPF. Kan? Jadi sebab itu sekarang ni kita tengok, bila Felda dah kaya, dah sebagai banyak duit, tiba-tiba timbul buat isu penyelesaian. Tak? Felda dulu memang dah kaya dah. Dia kata sebab apa Felda? Sebab kita nak global. Kita nak pergi ke luar negeri. Masa Felda dulu, masa Raja Adan dulu jadi pengurusi Felda, saham kapal MISC itu Felda. Di Pakistan ada tempat simpanan minyak Felda. Di India ada, di China ada. Maknanya Felda dah global dah. Tiba-tiba sekarang ni, tuan-tuan semua bagi tahu pada penroka, silalah melabur, sertai bersama dengan penyerayan sebab kita nak bawa tuan-tuan ke alam yang lebih luas. Oh, Masya Allah. Jadi berlakulah isu dipanggil isu penyerayan. Minta tolong apa? Selingan tidak? Tolong pinjamkan saya chip punya buah. Dadu lah. Dadu. Dari kan cakap biar terang. Nah. Tapi ingat, ini buah dadu. Kalau buka, jangan 3 kali aja. Baik, cik. Mari. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari sama saya. Mari yang Habib, mari yang Syekh, mari yang Sidi. Siapa mau lekas jadi kaya? Mari sama saya. Sini ada nombor 1 sampai 6. 1 M 3 4 5 6. Ini dadunya. 1 3 4 5 6. Awak boleh tikam nombor berapa pun awak suka. Kalau nombor awak kena, awak tikam 1 dirham, saya
kita ni, kita tengok cerita Piramli je kan. Ibrahim pendek ni penyamun. Pakai tie, pakai benda semua masuk dalam, bawa dengan tu semua lah. Jadi saya teringatlah, minta maaf lah sekali sekala kan. Dengar baru ni, makcik saya. Tak dapat saya buat apa, tanda tangan. Bahasa orang putih ke apa benda semua saya. Lebih kurang macam lah cerita Piramli tu. Bukanlah, jadi siapa-siapa yang terkenal saya minta maaf lah. Tapi nak menunjukkan bahawa tawaran yang dibuat ni kadang-kadang orang tak fikir lah. Begitu je dengan tadi. Boleh sebut 1, 2, oh, tikam. Baik. Jadi inilah cerita dia.